meninggalkan solat secara sengaja tidak wajib qada. Bukankah jadi isu sekarang? Orang meninggalkan solat dengan sengaja tak wajib qada. Apakah ini pandangan Ibn Taymiyah sahaja atau sudah ada ulama lain yang berpendapat tak wajib qada sebelum pada beliau? Ya, maka ada orang mengatakan, emosi tiba-tiba muncul. Ada orang mengatakan, tuan-tuan, dia kata Ibn Taymiyah ni pelik, pendapat dia janggah. Ada pula orang tinggal sembahyang tak wajib qada. Semua ulama kata wajib qada, dia seorang kata tak wajib qada. Sabar dulu boh, sabar. Yang tengok dulu ada betul dak ulama sebelum beliau kata tak wajib qada. Ibn Taymiyah menjelaskan orang yang sengaja meninggalkan solat fardu tanpa sebarang takwilan sehingga habis waktu menimbulkan perselisihan pendapat dari kalangan ulama dari segi kewajipan mengqada semula. Dan dari segi qada, konsep qada tu sendiri tuan-tuan dibahaskan oleh anak murid Ibn Qayyim panjang lebar. Misal kata kalau tuan-tuan kita bangun sembahyang subuh, ya, bangun pukul 8 lah, bangun pukul 8 lah. Bukan sengaja nak bangun pukul 8, terbangun pukul 8. Misal katalah bangun pukul 8, teruslah kita sembahyang subuh. Status sembahyang itu dinamakan qada. Walaupun tuan-tuan tak kata usolli fardha subhi raka'ataini qada'an. Tuan-tuan tak kata qada pun. Aku sembahyang subuh je. Status tu telah menjadi qada automatically. Sebab Ibn Qayyim berhujah, dia kata, sebab Nabi dulu, Nabi dah ajar usolli fardha ni zuhran qada'an. Adaan, ini nak ajar. Tapi bukan kita nak kata istilah itu istilah yang salah. Cuma nampak perbahasannya lebih simple, lebih mudah dipahami mendapati Al-Quran dan Sunnah. Itu qada. Isu sekarang orang tinggal solat fardu kena qada tak? Jadi Ibn Taymiyah kata tak payah qada. Tak payah qada bagi dia, tapi kena buat amalan lain. Perbanyakkan amal sunnah, termasuk sembahyang sunnah, kerja-kerja sedekah, buat kebajikan kepada masyarakat untuk tampung kekurangan sembahyang yang gagal dilaksanakan. Bagi imam-imam yang 4 wajib qada semula solat tersebut. Ibn Hazmi dan lain-lain berpendapat, Ibn Hazmi tuan-tuan, ulama-ulama dulu, Ibn Hazmi ni memang dia ulama zahiri. Setengah orang kata apa ni setuh pelanggan ulama zahiri ni. Zahiri kita tak pakai. Zahiri tak zahiri tuan-tuan, ini Ibn Hazmi, ini ulama besar. Ini muka orang kampung boh, ini bukan buruh. Ini ulama besar. Quran 30 juzuk dalam kepala, beratus ribu. Tiba-tiba kita Ibn Hazmi, ini zahiri tak boleh pakai. Kita kata tak boleh pakai ni, kita nasi lemak tak kenal. Ya, memperbezakan antara nasi lemak beli dengan nasi lemak kedah. Tak boleh beza dah. Ya, kan nak ngapa hadis, ngapa nasi lemak dah ingat. Ibn Hazmi dan lain-lain berpendapat tidak wajib qada kerana menunaikan salat di luar waktu sendiri adalah tidak sah. Bagi dia, bila kita sembahyang luar waktu dengan sengaja adalah ada sengaja lain. Sah ke tak? Tidak sah. Dah tidak sah macam mana? Macam mazhab Hambali tuan-tuan. Dia kata bila orang tu tinggal semayang dengan sengaja, sebahagian mazhab Hambali kata kafir. Apabila dia kafir itu menyebabkan dia puasa, dia buat amalan lain tak sah. Majoriti ulama kata tak kafir, dosa besar, dan dia masih sah lagi bila buat amalan-amalan lain. Ini perbahasan daripada dulu tuan-tuan sampai sekarang. Ibn Hazm dan lain-lain berpendapat tidak wajib qada kerana menunaikan salat di luar waktu itu sendiri adalah tidak sah. Dan Ibn Hazm ni tuan-tuan, saya kata orang kata zahiri-zahiri. Sekarang ni cara tak langsung kita sudah banyak pakai pandangan Ibn Hazmi dalam bab muzik. Kalau tuan-tuan baca kitab Syafi'i, baca kitab Fiqh Manhaji, dalam kitab Mu'tamar, dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, apa dia kata bab muzik? Membeli alat muzik haram, tidak sah membeli alat muzik. Dan kita ni Kiwi beli belakang, kan ada muzik tadi. Ya, gitar gerung gitar. Ada belakang kita. Syafi'i tak sah beli dan boleh dipecahkan alat muzik itu dan tidak perlu dibayar ganti rugi. Mana-mana majlis kahwin yang dibuat dan dalam majlis itu ada alat-alat muzik, tidak perlu hadir majlis kahwin itu. Mazhab Syafi'i. Tapi tuan-tuan tengok Ibn Hazmi kata tidak ada dalil yang sahih lagi sahih mengatakan bahawa muzik itu haram dan menyanyi itu haram. Yang haram melihat kepada cara muzik itu dimainkan. Yang melihat kepada seni kata lagu itu dibuat. Kalau seni kata lagu itu memang lucah, mengajak orang tak kenal Tuhan, ini haram. Tapi kalau seni kata itu memuji Tuhan, menggalakkan kita berjihad, menuntut ilmu, itu tidak haram. Begitu juga alat muzik tadi. Tak bercampur gaul laki perempuan, laki-laki fasik, kemudian ada hidangan arak, tak ada masalah. Secara automatically tuan-tuan, kita sekarang banyak pakai pandangan Ibn Hazmi. Tapi sebut Ibn Hazmi, kita anti Ibn Hazmi, bulu linga.
Tak tahu. Satu lagi saya nak sebut sini, oleh kerana pusing sudah mengerling. Satu lagi tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, apabila suami masuk Islam, isteri tak masuk Islam, salah satu pasangan masuk Islam, yang satu lagi tak masuk Islam, berlaku perceraian automatically. Cerai automatically. Tapi dalam mazhab Hanafi, suami masuk Islam, isteri tak masuk lagi, tidak akan berlaku perceraian automatik. Ni kena bawa mahkamah dulu. Mahkamah akan menyiasat, ambil kira beberapa faktor, lepas tu mahkamah akan memutuskan bercerai atau tidak. Ini pendapat siapa? Ini ulama mazhab Hanafi. Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i automatically. Nampak dah tuan-tuan, kita banyak lari daripada mazhab dah. Tapi kita kata kita hendaklah jadi Syafi'i tuling. Kadang-kadang saya tengok nyanyilah. Kita orang yang mendakwa belajar mazhab Syafi'i, dia sendiri tidak menghadam tentang kitab-kitab semua mazhab Syafi'i. Sistem pendalilan dalam semua mazhab Syafi'i, dia pun tak hadam. Tiba-tiba nak pelakih. Ini satu masalah juga. Jadi bagi dia, wajib qada lah. Saya ambil masa sikit lagi, 0.2 saat. Pendapat di atas bukan saja dipegang oleh Ibn Taymiyah, bahkan turut dipegang oleh Ibn Arabi. Ibn Arabi ni tokoh sufi kontroversi yang mengajar pahaman wahdatul wujud, dan ada pahaman yang dipanggil maratibus sam', ajaran martabat 7 yang dikaitkan Ibn Arabi. Ini tokoh, dia dari segi fiqh tuan-tuan mengatakan bahawa ni sufi. Siapa yang tak semayang dengan sengaja tak ada qada. Tapi orang dah hentang dia. Ini Taymiyah juga kena hentang. Kan sakit jiwa tu. Bagi beliau, orang yang sengaja meninggalkan salat fardu secara sengaja adalah orang yang telah disesatkan oleh Allah. Dia teruk lagi perkataan dia. Ni buat sesak ni. Sengaja tinggal, sesak. Jadi kalau tuan-tuan berdepan dengan keluarga-keluarga tak semayang, boleh tak tuan-tuan guna pendapat Ibn Arabi ni? Tak semayang. Wajib semayang, tak semayang. Sesak. Wajib marah. Kata aku sesak. Ibn Arabi mengatakan pakcik sesak. Marah pula orang kata gitu lah. Ibn Taymiyah dia kata, tak wajib qada, dia tak kata sesak. Masih lagi lembut nada dia dah. Apalagi berdasarkan pandangan Imam Ahmad, beliau berdalilkan. Imam Ahmad pun ada satu pendapat mengatakan bahawa tidak perlu di qada. Ibn Hajar Haytami menyatakan fatwa di atas tidak pernah diperkatakan oleh mana-mana ulama, menyelisihi pandangan majoriti ulama, menceroboh ijma'. Ceroboh ijma' macam mana tuan-tuan? Pandangan Ibn Hajar di atas tidak dapat diterima kerana ia juga telah menjadi pendapat Imam Ahmad. Dalam satu pendapat Ibn Habib Al-Maliki, kemudian Ibn Arabi dan lain-lain. Dan ini disokong oleh hadis bainar rujul wa bainas syirk wal kufr tarkus salah. Garis pemisah antara seseorang dengan syirik kufur ialah meninggalkan salat. Walaupun di sana ada perbahasan ulama secara lebih mendalam apa makna hadis yang telah saya sebutkan tadi. Jadi muslimat rahmati Allah sekalian, ada 2-3 slide saya sini. Slide saya ni ada lebih kurang dekat 50 lebih, baru 30 lebih. Maknanya dekat-dekat separuh lagi gagal untuk disampaikan.